Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih dipanjangkan umur untuk bersama-sama membaca kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah fima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi min ahwalil waqt, yakni tentang 40 hadis perihal zaman kini. Jadi tanpa berlengahkan masa, kita masuk ke dalam pendahuluan pada muka surat 6 muka surat 3. Muka 3 kan. Muka surat 3. Kita alas ayat kita baca adalah bahkanlah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Jadi jejak langkah mereka berdua telah diikuti oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka, manakala Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Hakim dalam kitab sahih mereka, untuk menunjukkan tentang pembahagian yang kita bahaskan pada minggu lepas, pembahagian hadis-hadis fitan, yakni hadis fitnah akhir zaman. Bahkan tidaklah seorang ulama hadis itu menulis sebuah kitab atau menghasilkan sebuah penulisan melainkan mereka akan mengkhususkan satu bab berkenaan hadis-hadis ini. Hal ini demikian kerana hadis-hadis seperti ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas, di samping menjadi salah satu tanda kenabian yang agung, sehingga dengan menghayatinya mampu meningkatkan keimanan seseorang mukmin. Yang maksudnya apabila kita mengumpulkan dan membaca hadis-hadis yang Nabi ramalkan pada 1400 tahun yang lalu, Nabi ramalkan dan ia berlaku, maka ia menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan, betapa benarnya sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya saya berhenti tadi. Mengisi hatinya dengan cahaya dan kekhusyukan serta mampu menghiasi dirinya dengan sifat memuliakan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmatnya ke atas baginda beserta ahli keluarganya dan mengurniakan kepada mereka kesejahteraan, penghormatan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Jadi tambahan pula, hadis-hadis ini juga mampu memberi petunjuk kepada orang mukmin untuk menuju ke jalan yang benar dan lurus di saat menghadapi fitnah-fitnah yang menyesatkan sehingga manusia menjadi keliru. Kenapa tuan-tuan? Bila masuk ke dalam satu zaman fitnah tu, kita mudah terkeliru dengan sesuatu perkara ya. Jadi sampailah waktu bersama dengan seorang syekh tu, Syekh Nias, pakar dalam fiqh tahawulat, yang mengatakan macam ni cara kita tu mauqif tu pendirian kita bila mana kita menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan segala-galanya dosa yang dizahirkan, maksiat dizahirkan, sehingga saya dah rasa malu lagi dah di antara umat Islam sendiri. Maka di situ kita perlu faham dengan kita memahami hadis-hadis tentang fitan tu, dan ditambahkan dengan kita berpegang kepada sunnah-sunnah Rasul dan sunnah-sunnah para sahabat, dan kita memahami macam ni cara pegangan setidaknya dalam menghadapi fitnah. Terutamanya bila kita nak menghadapi akhir zaman tu, fitnah tu, kita perlu berpegang kepada syarak. Yang paling utama sekali, syarak. Apa-apa benda sekalipun kita kembali kepada syarak. Kembali kepada siapa? Kembali kepada ahlu zikri, kepada orang yang berpengetahuan. Janganlah kita tak jadi seperti mana khutbah Jumaat tadi kita dibaca oleh Ustaz Kausar. Jangan kita jadi orang yang mengkritik ulama-ulama, menghina ulama-ulama. Jadi satu side tadi, side apa? Side menganuk pada orang. Tukang anuk. Sampailah bila kita menghadapi tu, kita menghadapi akhir zaman tu, kita lihat kepada hadis Nabi. Macam ni Nabi pesan kepada orang-orang Syam dalam hadis fitan. Wahai orang Syam, kelak akan berlaku di akhir zaman kelak, atau orang akan menghadapi peperangan dengan la'ibus sibyan, dengan permainan kanak-kanak, yang kami pernah cerita pada minggu lepas hadis ya. Jadi apabila berlakunya yang lukisan daripada kanak-kanak ya, akhirnya
berlaku peperangan di Syam ataupun di Syria, berlaku peperangan, dan akhirnya berlakulah fitnah dan sebagainya. Apa Nabi padah? Wa in kunta ataupun macam ni hadis lupa dah matanya, mun kita orang dapat jadi batu faltakun hajara, kata Nabi. Janganlah engkau jadi salah satu daripada kelompok. Maksudnya apa? Janganlah jadi seorang pemimpin yang jabariyah tu, yang keras kepada umatnya, dan jangan jadi tukang protes. Bila kita jadi tukang protes tu, kita akan termasuk dengan fitnah, kancah fitnah tu. Sebab ialah kebanyakan para ulama sebenarnya banyak mengelakkan diri sebenarnya daripada politik. Bukan lari daripada politik, tapi si mau terjebak kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Ya, adalah salah satu manhaj lah daripada para ulama. Tidak mampu lagi membezakan antara perkara yang hak dengan yang batil. Langgar ya. Tidak si mampu nak bezakan tok hak ke batil tu. Ustaz tok kena fitnah, hak ke batil tadi. Jadi macam mana kita menghadapi keadaan fitnah ya? Diam. Ya, sebenarnya yang mauqif para sahabat tu ni diam. Menghadapi fitnah tu diam. Contoh ada ustaz ditangkap kerana meliwat, contoh. Kita pun masuk Facebook, apa ustaz tu, terus kita komen. Kita pun akhirnya termasuk ke dalam kancah fitnah akhir zaman. Wallahu alam, siapa yang benar siapa salah kita pun tahu. Jadi bila kita belajar tentang mauqifun nabawiyah, pendirian nabawiyah tu, adalah kita menjauhkan diri daripada tu, menjaga ahli keluarga kita, menjaga diri kita terutamanya dan ahli keluarga kita daripada fitnah-fitnah itu. Jangan direspon. Kita terbaca terus skip ataupun buang daripada kita pun laman Facebook ke, di laman sosial ke, dibuang. Dan sesat dengan yang benar dan antara kegelapan dengan cahaya. Si dapat nak beza dah benar, kegelapan dan sebagainya. Akhirnya perkara yang baik itu dianggap mungkar. Perkara yang baik dianggap mungkar, sedangkan perkara yang mungkar itu dianggap baik. Itu dah akhir zaman lah. Contohnya, saya kata tadi LGBT tu si baik, saya dianggap jahat. Oh, saya melanggar human right. Tapi orang yang mengajak LGBT tu lah human right, lah bagus. Maka dah terbalik dah zaman. Contoh kita feminis tengah bangkit. Bangkit tadi mau menyatakan hak wanita tu. Tapi kita perlu lihat balik. Feminis si salah. Tetapi apabila feminis tu yang membawa pemikirannya menyalahi syarak, maka ia salah, mempertikaikan syarak. Kena perempuan tu dapat sikit daripada harta-harta faraid tu dan sebagainya, maka mempertikaikan syarak, sedangkan faraid dia adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita mempertikaikan. Selain itu, muka surat sebelah, muka surat 4. Selain itu, pada zaman fitnah ini, hadis-hadis ini umpama pelita atau cahaya terang yang menerangi jalan bagi mereka yang berlayar di lautan yang bergelora, beserta kegelapan yang membutakan penglihatan serta memesongkan hati-hati. Hanya kepada Allah Subhanahu Taala tempat memohon perlindungan. Saya tegaskan, kata penulis, saya tegaskan bahawa pendorong untuk mengumpulkan 40 hadis ini adalah seorang pengkaji, penasihat, pendakwah yang penyebaran agama Allah, penulis yang banyak memberi manfaat, yakni Al-Ustaz Said Abdul Latif bin Abdul Ghani Al-Jassus. Semoga Allah mengasihi dan melihara beliau seperti mana dia memelihara para walinya. Jadi habis itu tuan-tuan boleh bacalah. Kami akan sebutkan hadisnya. Jadi ada sabda Nabi SAW, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha kuntu lahu syafi'an. Ya, kelebihan dalam menghafal hadis 40. Sebab ialah ulama-ulama mengarang hadis 40 tu. Kerana barang siapa yang menghafal 40 hadis daripada urusan agamanya, maka baginya Nabi beri sponsor syafaat. Syafaat tu. Nabi sponsor syafaat baginya. Akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Masalahnya hafal 40 hadis dia pun bukan mudah, tuan-tuan. Hadis tu janganlah panjang. Ambil hadis 40 ataupun mukhtarul hadis yang ringkas-ringkas. Baca hadis yang pendek-pendek, hafalkan. Hafalkan dengan matan Arab. Orang nanya, hafal hadis dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu? Bahasa Melayu, kena ulama sarankan kita hafal hadis dalam bahasa Melayu. Sebab bila kita hafal dalam bahasa Melayunya akan mengubah makna. Kita akan menambah perkataan yang ikut suka kita. Sampailah kena jaga dengan bahasa Arabnya. Kerana bila kita hafal dalam bahasa Melayu boleh, tapi kita sebut jangan sebut Nabi sabda.
Nabi sabda lebih kurang, kata kita. Lebih kurang Nabi sabda macam tu. Kita sebut Nabi sabda, artinya kita menisbahkan kata-kata kepada Nabi, maka termasuk dalam hadis yang mengatakan barang siapa yang berdusta atas namaku, makanya tempatnya di neraka. Ya, kita kena hati-hatilah. Sebab bila hadis dhaif sekalipun, ulama-ulama hadis akan sebut, mun kita nak meriwayatkan hadis dhaif, kita kena madah apa? Kena madah itu adalah hadis dhaif. Kena sebutkan. Kadang sih boleh kita mensabitkan, menguatkan hadis-hadis yang dhaif tu. Dan kemudian lantas saya menyahut keinginan beliau. Beliau tu adalah daripada gurunya. Kehimpunan 40 hadis, ganjaran kebaikan dan pahala di samping mengikut jejak langkah para ulama hadis yang terdahulu lah. Semoga Allah menambah kemuliaan kepada mereka ulama-ulama terdahulu yang memilih jalan ini dengan menghimpunkan hadis 40. Bilangan mereka itu sangatlah ramai seperti yang akan datang pada bincangan mengenainya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Jalla Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Mulia agar memberi kepada kita manfaat atas apa yang kita ketahui dan melindungi kita dengan petunjuk dan syariatnya daripada bahana zaman kegelapan yang pada paginya seseorang itu mukmin. Paginya mukmin, petangnya menjadi kafir. Manakala pada petangnya dia mukmin, paginya dia menjadi kafir, kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan ilmu. Dengar kita tekankan dari saya, ilmu yang menjadi apa? Menjadi kita pun benteng pada akhir zaman tu. Ilmu seperti yang diriwayatkan kepada Nabi daripada Nabi SAW tentang keadaan zaman ini dengan ahlinya. Sebelum menyatakan 40 hadis-hadis tersebut, saya sertakan bersama pendahuluan yang mengandungi beberapa faedah berkaitan dengan tajuk agar menyempurnakan lagi manfaat bagi pembaca kitab Al-Arba'in ini. Jadi muallif ataupun musannif pengarang kitab tu masih masuk ke dalam hadis terus, tapi kita perlu menelusuri fawaidnya ataupun faedahnya. Jadi dia nak ceritakan apa kelebihan hadis 40. Dia nak ceritakan siapa pengarang, yang jelaskan metodologinya. Siapa pengarang awal hadis 40 tu. Kemudian apa kelebihan nombor 40 tu yang cerita. Daripada nombor 40 kemudian dia ceritakan tentang hadis-hadis dhaif tu macam ni penggunaannya dan sebagainya. Kemudian barulah masuk ke dalam hadis. Ia adalah manhaj ataupun orang madah tadi gaya penulisan daripada penulis. Jadi penulis yang menuliskan faedah pertamanya, sebilangan besar di kalangan ulama hadis rahimahumullah telah menghimpunkan hadis-hadis 40 sehingga menghasilkan penulisan yang tidak terhitung banyaknya. Terdapat di kalangan mereka yang mengumpulkan 40 hadis dalam bab tertentu seperti mana yang saya lakukan dalam kitab Al-Arba'in ini. Saya telah menghimpunkan berkenaan keadaan hari ini, yakni akhir zaman. Yang khususkan 40 hadis ya pada akhir zaman tu. Seumpama hadis 40 yang saya himpunkan berkenaan hadis-hadis mencela kebakhilan. Penulis tu juga pernah ada mengarangkan satu kitab yang berkenaan dengan hadis-hadis yang Nabi mencela kepada orang yang bakhil. Dan orang-orang yang bakhil lah, mencela kebakhilan dan orang-orang yang bakhil. Jadi itulah kebiasaannya mereka yang menghimpunkan hadis. Contohnya dia beri contoh dalam orang yang mengarangkan kitab hadis 40. Yang pertama Al-Arba'in fi sifatir Rabbi. Maksudnya 40 hadis menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Siapa pengarangnya? Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi. Imam Zahabi itu memang terkenal lah ulama hadis daripada Syam. Daripada Syam. Yang ulama di Syam lah yang mengarangkan satu kitab namanya Siyarul A'lam An-Nubala. Dekat 20 lebih jilid tuan-tuan. Yang menceritakan daripada tentang sahabat sampailah zamannya. Syiarul A'lam An-Nubala itu memang salah satu kitab yang menjadi rujukan dalam biografi dan sejarah. Karangan daripada Al-Imam Al-Zahabi itu. Dan dia juga karang kitab-kitab tentang tarikh, sejarah tentang rawi, tentang ahli hadis. Tebal lah kitab tu, dekat 10 jilid juga. Memang ulama dulu memang hebatlah. Kita ni tak pakai komputer pun penat nak nulis lah. Tok pakai tangan, masya-Allah. Jadi yang kedua kitab Al-Arba'in fi Adabis Sufiyah. Kitab 40 hadis yang mengarangkan tentang adab-adab seorang sufi. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, Abu Nu'aim. Seorang al-hafiz lah. Bila tuan-tuan boleh tengok dekat footnote dia. Footnote dia menyatakan tadi al-hafiz tu orang yang hafal hadis sekurang-kurangnya 20,000. Kan saya sebut minggu lepas 100,000 kan. Jadi itu adalah yang update, latest pun ulama pun keputusan lah. Kira zaman dulu 100,000.
Tapi ulama zaman itu pengarangnya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang meletakkan tadi satu syarat lah. Okey, kita siapa nak ikut ulama dulu. Al-Hafiz tu kurang-kurangnya hafal 20,000 hadis lah. Siapa nak sahut cabaran tu adanya. 20,000 hadis sertanya mampu untuk bezakan hadis yang sahih ataupun maudhu'. Yang akan boleh bezakan. Tapi Al-Hafiz zaman dulu memang kena hafal 100,000 hadis. Mustahil si mustahil kerana memang ada manusia yang boleh menghafal dengan cepat tu. Contohnya kanak-kanak buta dekat Saudi famous video yang boleh hafal hadis, banyak sangat hadis yang hafal. Jadi hebatlah yang menunjukkan zaman itu ada orang yang boleh menghafal hadis dengan banyak, hafal Al-Quran. Sikit syaratlah hati kena bersih lah. Mun hati saya bersih, sikit hadis saya baca sekali mau hafal lupa dah. Tengah lagi lupa dah. Si dapat menghafal karat dah otak tu. Cepat. Jadi dan kemudian yang juga digelar al-mutafannin. Jadi istilah-istilah tu tuan-tuan perlu dijelaskanlah. Al-mutafannin dekat bawah ada menjelaskan gelaran bagi mereka yang menguasai segenap bidang ilmu dan pelbagai bidang ilmu. Al-mutafannin. Al-mutafannin tu datang perkataan fan. Fan tu maksudnya seni ilmu. Jadi ulama yang ada gelaran al-mutafannin tu ternyatanya ulama yang hebat. Dia tu yang kita boleh sebutlah. Ulama yang ada depannya al-mutafannin, al-alamah, doktor, syekh yang ada mutafannin depannya, maksudnya tu memang menguasai segenap bidang ilmu. Segenap bidang ilmu Islam, ilmu falak, bukan sikit ilmu ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu falak, ilmu bintang, ilmu geometri apa semua yang menguasai ulama dulu. Ilmu kedoktoran punya pandai, ilmu tib ilmu tib. Dan bilanya pandai makanya akan digelar al-mutafannin. Salah seorang orang Indonesia yang pernah saya sebut namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, digelar ulama sebagai al-mutafannin. Orang Indonesia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, al-mutafannin. Dan termasuk dengan Abu Nuaim itulah yang al-mutafannin juga. Al-mutafannin maksudnya menguasai segenap bidang ilmu. Jadi pengarang kepada kitab itu adalah kitab Al-Hilyatul Awliya, Tarikh Al-Asbahan dan kitab-kitab lain yang sangat bernilai. Kitab Hilyatul Awliya-nya memang famous lah. Ada dalam 6 jilid. Saya pernah nak beli mahal. Jadi saya pinjam dengan orang aja. Hilyatul Awliya namanya. Yang menghimpunkan sejarah-sejarah para ulama-ulama sufi. Dan yang ketiga adalah Arba'in fi Fadl Jihad. Kita hadis 40 tentang kelebihan jihad karangan Imam Ibnu Asakir Al-Dimashqi Al-Hafiz, pengarang kitab Tarikh Dimashq. Ibnu Asakir itu adalah ulama yang hebat itulah, yang masyhur, semua orang kenal. Tuan-tuan tahu si Tarikh Dimashq berapa jilid? 80 jilid. Tinggi manusia mun dihimpunkan kitabnya. 38 tahun habiskan sisa hidupnya dengan menulis kitab. Ya Imam Ibnu Asakir. Hebatlah ulama dulu. 14 tahun merantau mencari ilmu, 38 tahun menulis kitab. Dan kitabnya Tarikhud Dimashq ada 80 jilid, menceritakan tentang pembukaan kota Syam. Tapi cerita daripada awal lah, daripada zaman jahiliyah, zaman Nabi, zaman sahabat, sampailah zaman pembukaan kota Dimashq, kota Syam, dan zaman hidupnya. Diceritakan tentang tarikh Dimashq. Saya pernah nak beli juga tapi mahal. Kitab Arab tu mahal. Memang mahal. Jadi kitab yang 80 jilid tu reganya dalam 3 ke 4 ribu lah. 3-4 ribu. Mau nak beli murah memang kena tangga cetakan. Cetakan. Jadi adalah salah satu emas mendapat beli, ibarat emas. Dan yang keempat kitab Al-Ba'in fi Fadli Uthman, 40 hadis yang menyebutkan kelebihan Sayyidina Uthman, karangan Abu Khair Ismail bin Yusuf Al-Quzwani Al-Hakim. Tak saya kenal lah. Tak si kenal pada orang awam, tapi orang ahli ilmu kenal lah. Saya pernah baca biografinya. Arba'in fi Fadl Abbas karangan Hafiz Abdul Qasim Hamzah bin Yusuf Al-Sahmi. Al-Arba'in fi Mukhtarah fi Fadl Al-Hajj wal Ziyarah karangan Hafiz Jamaluddin Abu Bakar Muhammad bin Yusuf Al-Masdi Al-Gharnati. Saya tahu pun saya yang 3 orang belakang tak saya kenal. Belum pernah jumpa biografi saya. Itu adalah yang mastur, yang tersembunyi. Dan kitab hadis 40 yang lain bilangannya terlalu banyak sehingga tidak mampu disebut dan dihitung satu persatu. Banyaklah. Beliau telah menghimpunkan 40 hadis dalam berbagai isu. Ada yang ulama yang telah menghimpunkan hadis dengan berbagai isu-isu lah berkaitan dengan syariah, akidah dan sebagainya. Dan Al-Imam
Abdul Aziz tu pengarang tu pun nya ada mengarangkan kitab yang bersangkut paut dengan semua ilmu, bukan sekat akhir zaman aja, bergantung semua. Saya sendiri mempunyai mustakhraj. Mustakhraj tak maksud jadi pengeluaran hadis-hadis. Misalnya hadis yang ringkas tersebut namun belum disempurnakan, yang sempat nak habiskanlah. Kerana itu yang menceritakan tentang begitu juga seperti apa yang dilakukan oleh Hafiz Al-Jalil Al-Waliyul Ulama dan Alim Al-Awliya Abu Zakaria An-Nawawi. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala lah. Imam An-Nawawi pula adalah orang yang sangat mengorbankan hidupnya kepada agama. Imam Nawawi tu si kahwin yang meninggal umur 42 salah, 43. Meninggal 40 lagi muda lah, 40. Nya menghabiskan hidupnya dengan menulis kitab. Bayangkan tuan-tuan, kitabnya sangat banyaklah. Imam Zakaria An-Nawawi tu kitabnya ada kitab yang disebutkan namanya kitab Syarah Sahih Muslim, ada disebutkan Busnadul Arifin, ada kitabnya Al-Adhkar, kitab hadis Riyadus Salihin, dan paling masyhur sekali adalah kitab Al-Arba'in Nawawi, kitab hadis 40-nya. Ia dibelajari di semua madrasah. Jadi yang disebutkan oleh ulama itu adalah 40 hadis yang mengandungi asas-asas agama. Daripada awal yang ceritakan tentang niat, hadis kedua yang ceritakan tentang rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan, dan sampailah ke belakang yang ceritakan tentang perihal seluruhnya, syumul, bersifat menyeluruh hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Itu tuan-tuan boleh bacalah, saya skip tak. Saya skip. Yang menceritakan Imam Nawawi menyatakan bahawa setiap hadis yang dihimpunkan dalam Arba'in merupakan kaedah agung daripada kaedah-kaedah Islam. Bahkan ulama menyifatkan bahawa kitab beliau telah mencakupi keseluruhan topik perbicaraan Islam atau sebahagiannya atau 1/3 atau seumpamanya. Oleh disebabkan itu, seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, bahawa ulama daripada semua mazhab telah mensyarahkan kitab Al-Arba'in. Menunjukkan ulama-ulama daripada mazhab yang lain hormat kepada Imam Nawawi untuk saya mensyarahkan kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in lah. Seperti mana kitab Imam Ibn Daqiq dan sebagainya, ya tuan-tuan boleh bacalah Ibn Daqiq dan sebagainya, dan disyarahkan banyaklah dalam kitab-kitab Imam Nawawi tu. Saya masuk kepada faedah kedua. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada pendahuluan kitabnya Al-Arba'in, orang pertama yang saya ketahui menulis hadis 40 adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak. Siapa Abdullah ibnu Al-Mubarak tu? Nya adalah anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah dan anak murid Imam Malik juga, Abdullah ibn Mubarak tu. Kemudian diikuti dengan Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Bayhaqi, dan ramai lagi yang tidak mampu dinyatakan nama-nama mereka. Banyaklah ulama-ulama yang merangkan hadis 40 tu. Jadi beliau berkata lagi, kemudian terdapat di kalangan ulama yang menghimpunkan 40 hadis berkenaan usuluddin, akidah, sebagian mereka menulis berkenaan al-furu' tentang fiqh. Sebagian mereka berkenaan jihad, zuhud, adab dan sebagainya, khutbah lah. Dan faedah yang ketiga, tu penulis sebut tu tentang kelebihan. Kelebihan nombor 40 tu. Ada 40 contohnya. Ada 40 promotion. Okey, sebab mengapa mereka hanya mengahadkan bilangan hadis-hadis ini adalah kerana bersandarkan kepada sabdaan baginda Nabi. Man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yaumil qiyamah fi zumrati fuqaha wal ulama. Atau riwayat lain pulang. Tadi sebut Nabi beri syafaat. Nabi sebut apa? Barang siapa yang di kalangan umatku yang hafal 40 hadis, maka nescaya Allah akan bangkitkan di hari kiamat kelak bersama kalangan para fuqaha dan para ulama. Kita dibangkitkan dengan para ulama dan fuqaha. Dan hadis yang sebelum tu mengatakan barang siapa hafal 40 hadis, maka Nabi beri syafaat. Menunjukkan ada dua hadis kelebihan 40 tu, tapi berbeza riwayat. Itu namanya kelebihan dalam hadis tu disebutkan ada lafaz yang berbezalah di dalam riwayat. Tengok apa pada penulis ya. Hadis ini mempunyai riwayat yang pelbagai dan lafaz yang berbeza. Kesemua riwayatnya adalah dhaif. Dhaif itu maksudnya lemah.
Riwayat ini telah dihimpunkan oleh saudara kandung saya Abul Faid. Abu Faid itu adalah abangnya, yakni abangnya Said Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari ya. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Irsyadul Murabbain ila Turuqil Hadis Al-Arba'in. Hanya mengarang satu kitab tadi tentang penjelasan kepada hadis-hadis 40. Maksudnya hadis yang menceritakan tentang kelebihan 40 tu kepada hadis ila Turuqil Hadis, kepada jalan-jalan lah, jalan-jalan hadis tu. Saya sendiri telah menyebutkan sebahagian riwayat beserta dengan komentar dalam kitab saya yang berjudul Mustakhraj Alal Arba'in oleh Abdul Ghafir Al-Fadisi. Mustakhraj lah. Walaupun hadis ini adalah dhaif seperti yang saya jelaskan, namun beramal dengannya dalam bab ini adalah harus. Atau adalah hukum. Hukum yang disebutkan musannif, apabila disebutkan hadis dhaif ataupun hadis yang lemah, maka nya boleh diamalkan, boleh beramal dengannya, harus beramal dengannya. Digalakkan bahkan sunat seperti mana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar dan kitab beliau yang lain-lainnya. Kerana apa? Dalam hadis dhaif tu nya ada banyak pembahagian. Ada sebab-sebab, contohnya hadis yang mursal, ataupun hadis yang terputus, munqati', apalagi mudal dan sebagainya. Maka ya istilah-istilah dalam hadis lah hadis dhaif tu. Salah satu syarat apabila hadis jatuh dhaif oleh kerana apa? Oleh kerana perawinya lemah hafalan. Dan yang keduanya tadi, perawi itu tadi nya pernah melakukan satu dosa kecil. Contohlah seperti Imam Bukhari pun saya kata, nya mau meriwayatkan hadis daripada seorang ulama tu, makanya pun memerhatikan akhlak orang, yang merhati daripada belakang. Kemudian tadi nya nangga ulama ya, yang ambil exception dari makanan, yang nunggu kuda. Lepas saya tadi kuda datang, doa saya ada makanan. Ia pun dianggapkan saya ada adab. Pelentir macamnya ajak saya ada adab. Terus dia semua ambil hadis orang tu. Tok siqah tu. Tu caw. Nunjukkan betapa strict dia Imam Bukhari. Orang yang berguru, kita kopi. Kita datang tu, saya dah apa pun. Macam kita nak bulaknya ada makanan ke saya ada makanan. Maka perbuatan macamnya pun di sisi Imam Bukhari siqah. Maksudnya si layak nak terima hadis daripadanya tu. Sepatutnya kita ambil juga hadis daripadanya, maka akan jatuh dhaif. Ya, syarat dalam ambil hadis. Kerana apa? Kerana perbuatan sahaja akan dilihat. Yang pertama, adlun dhabitun, seorang yang adil, dhabit. Kemudian dhabit itu adalah maksudnya kuat hafalan. Sanad muttasil, sanadnya bersambung. Dan tidak lam yusyadz, dan nya pun sanad saya ada syadz dalamnya. Saya ada macam contoh tadi, saya ada yang ganjil. Saya ada orang yang si dikenali. Kerana orang-orang dulu saya akan ambil cerita tentang seseorang. Seseorang tu macam ni sifat peranginya, apa yang pola diceritakan. Dan ia disebutkan dalam ilmu tadribur rawi. Disebutkan tentang tadribur rawi tu, tentang penjelasan sifatnya tu macam ni dulu, apanya pola, tu pernah pola tu. Diceritakan untuk apa? Untuk melihat layak sebenarnya tu untuk membawa hadis, untuk meriwayatkan hadis kepada zaman-zaman seterusnya. Mun zaman kita tok lah masih ada ilmu periwayatan hadis tok, semua kita si layak. Semua jatuh dhaif. Sebab ialah zaman periwayatan tok terhenti pada kurun yang ke-19 daripada kurun ke-19 ataupun dalam hijrahnya kurun ke-10 dah terputus dah, ataupun kurun ke-11 hijrah terputusnya periwayatan sanad dah. Terputus maksudnya apa? Zaman kita tak si perlu dah. Sebab apa? Sebab terlalu panjang dah sanad. Dan lebih 20 nama, 30 nama, maka si perlu dah zaman kita tu. Cukup kita bertakluk dengan ulama-ulama yang di atas. Adapun pendapat Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki Al-Andalusi yang dimakamkan di Fes berkenaan dengan Fes di Morocco, di Maghribi Fes, berkenaan larangan beramal dengan hadis dhaif dan fadilat amal juga adalah tertolak. Nya nak kritik pandangan ulama tu, ulama Abu Bakar Ibnu Arabi tu yang mengatakan si boleh beramal dengan hadis dhaif. Kerana apa? Kerana tertolaklah. Tapi kesepakatan ulama segi dunia dengan ijma'nya mengatakan beramal dengan hadis dhaif adalah boleh. Seperti mana dalam kitab Fadilat Amal ke apakah, banyak hadis dhaif dalamnya. Kena Maulana Zakaria Al-Kandahlawi menulis kitab Fadilat Amal, tapi nyangka hadis dhaif banyak dalamnya. Kerana apa? Kerana untuk beramal dengannya. Sebab ialah nyamadah hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi hadis yang dhaif boleh dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang banyaklah. Dengan riwayat-riwayat yang banyak. Jadi kita sibuk bacanya kritikan tu, tuan-tuan boleh baca. Kita masuk ke faedah yang keempat.
Berkata An-Nabrawi dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebab penetapan bilangan ini adalah merupakan rahsia. Nombor 40 tu ada rahsia. Sebab ialah ada setengah ulama mengatakan bila masuk umur 40 tu, kita akan, contoh orang yang simuk berubah, 40 yang berubah juga, terus khatama ala qulubihim, ditutup hatinya, dimeteraikan hatinya. Sebab ialah umur 40 tu ibarat satu perjalanan dia, tahap kematangan seseorang dah sampai ke muncaknya 40 tu. Sebab ialah Nabi pun dipilih jadi Nabi ketika umurnya 40. Ya, rahsianya 40, dan ada banyak lagi rahsia yang akan disebutkan dalam tu kelak. Yang hanya diketahui oleh Asy-Syarih. Asy-Syarih itu adalah Allah lah, atau mungkin kerana bilangan tersebut merupakan bilangan yang paling sempurna, 40 tu. 40. Atau kerana sebab yang lain, terdapat juga pendapat bahawa bilangan itu sebenarnya tidak membawa apa-apa makna. Ada ulama kata saya ada makna pun, tapi ada ulama kata ada makna. Maka yang dimaksudkan dalam hadis berkenaan kelebihan hadis 40 ialah bagi mereka yang menjaga urusan agamanya. Perkara ini bukanlah menjadi kesalahan dengan rahmat Allah. Pada pendapat saya, kata musannif tu, kata penulis tu, pada pendapat saya secara zahir daripada hasil penulisan ulama menulis berkenaan hadis-hadis 40, seperti Imam Nawawi dan lain-lain, menunjukkan bahawa hadis berkenaan kelebihan hadis 40 tidak membawa kepada apa-apa makna. Maksudnya hadis tersebut tidak menghadkan bilangan tertentu. Maksudnya bila mana hadis yang Nabi sebut 40 hadis, maksudnya si kisahlah 41 ke 42 ke, tapi nya mesti 40 dah. Jadi kisah 41, 42, 43 sampailah 100 ke, nya si menghadkan. Oleh itu bilangan tertentu yang dinyatakan dalam hadis tidak membawa apa makna menurut pandangan yang paling tepat. Menyatakan bilangan yang sedikit tidaklah menafikan bilangan tersebut tidak banyak, kerana bilangan yang sedikit itu termasuk dalam bilangan yang banyak. Dengan ini sekaligus menjawab apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi yang menyatakan dalam Muqaddimah Al-Arba'in, aku berpandangan, kata-kata Imam Nawawi ya, aku berpandangan untuk mengumpulkan 40 hadis, sedangkan beliau menyatakan 42 di dalamnya. Contohnya, maksudnya saya ada penghad. Nabi saya kata 40 aja, tapi 40, 41, 42 boleh, tidak ada masalah, kerana ayat yang mutlak. Mutlak. Jadi Imam Nawawi tadi tulis saya mengumpulkan 40 hadis, tapi yang ditulis dalam kitab 40 hadis yang ada 42 hadis. Di sini menunjukkan saya ada penetapan. Di sisi ahli tariqat, bilangan 40 mempunyai suatu rahsia yang tersendiri berbanding bilangan yang lain. Antara dalil yang mereka gunakan adalah wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maksudnya, dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam, serta kami genapkan jumlahnya kepada 10 malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam. Atau daripada dalil Quran mengatakan para nabi pun 40 hari. 40 hari tadi dijanjikan untuk dibawa ke Taurat 40 hari juga, disempurnakan selama 40 hari. Sebenarnya kadang-kadang dalil daripada jemaah tabligh mengatakan 40 hari tu kena keluar 40 hari. Salah satunya di situ adalah memang salah satu hujah yang para maulana menggunakan adalah daripada Nabi Musa tu, disempurnakan selama 40 hari. Kerana dalam hadis lain lagi yang kedua Nabi sabda, man akhlasa lillah, barang siapa yang ikhlas kepada Allah, 40 lailatan, 40 hari, zaharat yanabiul hikmati min qalbihi al lisanihi. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 malam, kira 40 hari lah, niscaya akan lahirlah hikmah daripada hatinya melalui lisannya. Ini ikhlas. Maksudnya ikhlas tadi selama 40 hari ya, ibadahnya sentiasa ikhlas pada Allah saja. Saya dah kena lain. Kerana apa? Kerana bilanya ikhlas, maka Allah timbulkan dalam hatinya hikmah, bicara-bicara yang hikmah. Tuan-tuan boleh tengoklah, tuan-tuan dekat jemaah keluar 40 hari nak macam ni rupa saja. Masya Allah, tabarakallah, semua lisannya keluar adalah perkataan-perkataan yang khair, yang baik. Di sini menunjukkan apa fadilatnya 40 hari tu, 40 hari. Walaupun hadis ini sanadnya lemah, namun terdapat syawahid. Syawahid tu maksudnya apa? Boleh baca dekat ta'liq ya. Syawahid tu maksudnya ada hadis-hadis yang menguatkannya. Syawahid yang banyak serta jalur yang menampung kelemahannya. Hadis ini dinyatakan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, dan kemudian dijelaskan semula oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti di dalam La'aliyu. Apa nama perkataan Arab tu? Susah baca yang Melayunya. Kelak yang cek yang Arabnya. Dengan apa yang dikatakan dalam rujuknya,
la'ali al-masnu'ah fil ahadits. La'ali itulah la'ali. Nabi juga bersabda dalam hadis yang ketiga, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibas lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bari'al minan nifaq. Maksudnya barang siapa yang bersolat di dalam masjidku, yakni masjidku adalah Masjid Nabawi, sebanyak 40 kali solat tanpa tertinggal waktu solat satu pun, akan ditulis baginya pelepasan api neraka daripada azab dan sifat munafik. Menunjukkan apa? 40 juga Nabi sebut. Kena Nabi sebut 40. Jadi siap ada rahsia-rahsianya. Dan yang keempat, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamar, makanya solatnya selama 40 hari si diterima. 40 hari si diterima juga. Barang siapa yang minum khamar. Jadi dalam tafsir ada menyebutkan syaribal khamra tu, yang minum setitik kah, segelas kah? Jadi ada ulama mengatakan setitik. Bayangkan kita minum, bukan kita, orang lain. Orang lain minum. Orang lain minum sampai segelas. Allahu a'lam berapa kali solat kita nak tunggu. Melain dengan benar-benar taubat, Allah terima. Sekrek. Sekrek. Maka hadis yang disebutkan tentang arba'ina sabahan sahih. Sahih. Darajat hasan tapi disahihkan. Dan ada banyak lagi hadis, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan pada muka surat 16 lah, insya-Allah. Jadi 16 lah, sesuatu boleh tanda, kita sambung pada oleh kerana itulah sambung. Jadi segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.